Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatul anbiya'i wal mursalin wal malaa'ikal muqarrabin was-siddiqin was-sadiqat was-salihin was-salihat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Iwapa muslim muslimat hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan dan dipanjangkan usia dapat lagi sama-sama kita berada rumah Allah. Ya, mudah-mudahan duduk kita rumah Allah dengan berlafaz dan berniat i'tikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi taala. Ya, beriktikaf rumah Allah ini kerana Allah taala diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita dikira mengimarahkan rumah Allah, memakmurkan rumah Allah, ya, laksanakan amal saleh di rumah Allah. Mudah-mudahan kita golong daripada kalangan orang-orang yang mendapat kebajikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berada kita pada kiraan 13 ya, Jamadil Awal 1443 Hijri. Ya, 13, 14, 15 ni dinamakan ya bulan cerah, ya, bulan cerah lah. Disunatkan untuk berpuasa 13, 14, 15 disunatkan, ya, digalakkan, ya, sebab nak tunggu hak fardu lambat lagi, ya. 4 bulan ikut lebih kurang, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sa'ban, baru Ramadan, ya. Nak sampai ke Ramadan hak fardu ni suruh buat sunat-sunat, ya, solat sunat, ya, puasa sunat, ya, amal-amalan sunat ini menambahkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amalan ni gantilah, ganti kita ngajilah kitab kita. Muka surat apa tahu? Muka surat 8. Baris mana sekarang Peranggan bawah. Baca kat mana dah? Kitab Rumi dengan kitab Jawi tak sama. Lain-lain. Ini adalah nasihat yang dulu ketiga bawah sekali. Oh, ibu, ya, okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa manafihi fi darin amin. Yang ketiga dah habis dan yang ketiganya tiada diampunkan Allah Ta'ala atasnya dan baginya siksanya. Apa di situ ke jemaah dah lepas dah kot nak masuk dah, ya, nasihat muka surat. Kalau kita Jawi muka surat 6 lah, kalau Rumi muka surat 9, 8. Jawi ni dia panjang, Rumi ni dia panjang sikit, ya, sebab tulisan tu kampuh banyak sangat, ya, komunikasi, ya, telekomunikasi, panjang sikit. Hak Jawi ni dia pendek. Eja bulu rumah pun balam bulu, ramim rumah. Jangan baca bulrum, mana ada dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun bulrum. Balam bulu, ba tu bulam tu lu bulu.
Roma, ra mim. Bulu Roma mati, mim ta. Mati boleh, mata boleh. Alif pa, apa, api, open pun api juga. Upin dan ipin dibaca dengan alif pa juga. Itu kata Jawi ni pendek. Tu orang Melayu. Nak kata orang Melayu ni SMS lama dah guna. Baru kita dapat handphone tu je baru SMS sampai tak boleh nak baca apa dia. Okey, K. Oh, pandai orang Melayu ni. K punya K, tak tahu. Pandai tak faham kita apa. Sebenarnya Jawi lagi ringkah. Itu sebab tulisan Jawi ni dia pendek. Okay? Tapi tak apalah, tuan-tuan ada hak rumi pun, ya, sama lah juga. Asal baca kita dapat pahala. Ya, lebih Jawi ni sikit sebab mula kok kanan ke kiri tu ya, dapat pahala lebih. Ustaz, Jawi kita Jawi tapi tidur. Tak ada lah. Tak boleh juga lah. Pakai hak rumi boleh baca tu, kemah tu. Tak boleh lah tu, insya-Allah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa man fihi fi darain amin. Inilah nasihat Tok Syekh kita, katik kita, pengarang kita kata nasihatlah kat kita belaka-belaka ni. Yang hamba sebutkan dia, hamba sebutkan dia pada sekalian saudaranya Islam. Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Pesan sungguhlah jangan duk tinggal solat ni. Dan zakat dan puasa. Kok Jawinya fawausin, ikan pau. Pawasin, puasa. Di sini tulis pawasin, jangan nak baca kampau Atau berjawab pos. Tak boleh ke baca pos. Pawasin, puasa ni. Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Jikalau kuasa berjalan padanya, man istata' ilaihi sabila. Ya, kerana agama Islam diperbuat Allah Taala dengan 5 perkara seperti tersebut dalam hadis, buniyal islamu 'alal khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yakni diperbuat oleh Islam, berbuat Islam itu atas 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadah, dan keduanya mendirikan sembahyang 5 waktu, dan ketiganya memberi zakat, dan yang keempatnya puasa pada bulan Ramadan, dan kelimanya naik haji. Barang siapa kuasa berjalan kepadanya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad tarakad-din. Bermula sembahyang itu tiang agama, dan barang siapa mendirikan akan dia, maka sesungguhnya telah mendirikan ia akan agama. Dan barang siapa meninggalkan dia, meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya telah meruntuhkan ia akan agamanya. Orang Islam, ia tak buat amal, maka dia sendiri yang meruntuhkan agama dia. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah dalam 40 hari dan tiada lepas dalam 1 rakaat, niscaya di surat Allah Ta'ala baginya 2 kelepasan. Pertama, lepas ia daripada api neraka, dan keduanya lepas ia daripada sifat munafik. Ya, tu. Di sini ya, Nabi bersabda, Nabi sebut, kata Nabi, Islam itu terbina bunyal, ya, Islam ala khams, atas 5 asas. Ya, 5 asas binaan.
Yang pertama syahadat an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita panggil syahadatain, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Dan yang keduanya Nabi sebut wa iqamis salati, dan dirikanlah, tunaikanlah, laksanakan sembahyang. Wa ita'iz zakat, keluarkanlah, hulurkanlah zakat. Wa shauma ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjal bait, tunaikanlah haji ke Baitullahil Haram. Man istata, barang siapa yang mempunyai kemampuan, ilai sabila, ke atas perjalanan ke Mekah tersebut, ya. 5 asas ni jangan tak tinggal duk sebut, ya, tak buat tak jadi, ya. Buat mengucap boleh, ya, tapi tak laksanakan asas ucapan syahadah itu, ya. Boleh mengucap, yalah, tapi apa yang terkandung dalam syahadah itu tak laksana, tak jadi. Itu bab ketuhanan, dia tak laksanakan perintah dia sebagai hamba dengan Tuhan, buat perkara-perkara syirik, buat perkara-perkara khurafah, sedangkan dia nafi dah ilah yang lain, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dia menafikan semua Tuhan-Tuhan yang lain melainkan Allah sahaja yang wujud. Tetapi dalam masa yang sama, dia bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida wa may yusyrik faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syirik jali yang jelas, aku kafir dah, tu jelas lah disebut ke mulut, ya, dengan perbuatan dia sembah, dia buat dengan kerja, buat anggota tubuh badan dia tu pergi sembah dan sebagainya. Tu syirik jali lah tu, jelas. Yang kafir ni yang banyak ni, yang kafir ni yang terlindung, dia berselindung di sebaliknya. Itu banyak, ya. Oleh sebab itu, ya, kita selalulah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasalah kembali kepada Allah. Sebab kerja buat kita ni macam-macam, ya. Apa dak utama duit, utama duit tu besar. Siapa nak bagi saya, Ustaz? Kalau saya tak kerja tu memang Islam suruh pun. Cari duit Tuhan pun suruh nak buat amal soleh dengan duit tu. Tapi mu semayang pun dak, duk cari duit sampai semayang pun dak, ya. Melebihkan Tuhan lah pula. Mu cari duit tu ada penciptanya yang menyediakan duit. Mu tak sembah kepada cipta duit, mu duk cari benda makhluk duit, nama duit itu. Nayalah mu. Tak ada apa. Hidupmu tak ada apa. Itu rugi sedia, untung tak ada. Modal pun tergadai habis. Dunia ni perjalanan untuk kehidupan yang hakiki di sana. Perjalanan untuk menentukan kehidupan di sana. Dunia ni berjalan, ya. Esok ni berhentinya mati. Hak jalan dunia ni banyak mana kita bawa pergi sana. Banyak mana, takut tak dan apa yang duduk dalam dunia tak dan bawa. Itu kita takut tu. Hak kita dah tak ada, nak harap orang lain lagilah payah. Hak kita pun nak bawa pun kita tak berapa nak ada, tambah nak harap orang bagi kat kita, lagilah payah. Dah sungguh, hak kita yang tahu pun kita nak mati, kita tak berapa nak buat, tambahlah orang nak buat kat kita. Jauh sekali ya kau, buatlah sikit-sikit pada ingat, itu je lah. Bagilah sikit-sikit. Pernah mengopi dengan aku 40 tahun, bagilah sekali kul Allah. Tu dia lamanya berkawan, 40 tahun berkawan. Kul Allah sekali ya. Padahal dengan aku belanja tak pernah makan yang semeja kedekuk hangit. Tengok dia kutuk lagi ada. Bukan nak baca kul Allah pun. Aduh, akhir zaman. Zaman ni lama dah akhir zaman. Laki Nabi Muhammad tu akhir zaman dah. Ke kita dah lagi dekat lah. Itu ya, lagi dekat. Yang pastinya kiamat kecil ni semua pakat belakang dapat belakang. Cepat dengan lambat. Kiamat kecil ni mati je lah. Pakat belakang hadap semua.
Tapi namanya dunia, pakat duk kaut dunia. Dunia ni dalam bahasa Arab dana. Dana ni dunia lah, dekat, hampir. Dunia ni perkataan Arabnya dana, dekat. Tu duk cangkuh hak dekat, akhirat tu penghujung. Akhir. Orang Melayu pun kita sebut ambil bahasa Arab ke. Akhir, dunia pun bahasa Arab juga. Orang Melayu ni ambil hak orang banyak. Tak apalah, tak kisahlah pun. Tapi faham, dunia tu maksudnya dekat. Tu ambil hak dekat, hak jauh lambat lagi. Akhir. Kemudian esok dan bila. Dan duk sihat pun tak apa nak dan. Tambah sakit. Nak kayuh kok mana buat amal kalau sakit dah. Tak ada nak kayuh dah, Tuhan tahu. Muhung ya. Udah sakit sikit Tuhan bagi uji dengan gauk ya. Tak boleh berdiri betul dah. Dak sunggah ya, tak melawat Tuhan uji sikit ya baru bengkak ujung kaki, sendi ibu jari baru Tuhan bagi. Kembung situ ya, nak lipat tak boleh dah. Tersepak makmum sebelah tersepak. Mengepek hangit. Aku sakit memehan. Aku bukan nampak aku bengkak. Dah sunggau langsung seminggu tak mari masjid, kena sepak di kawan dia. Dah sunggau. Kawan dah cengkor mari kawan ingat nak melawak pergi sepak lagi kawan tu. Dia ingat bola Chelsea ada kawan lawan dengan ni. Dia ingat Messi ni kan pemain orang putih tu kan. Messi sangat sepak kali langsung tak mari masjid. Tu masa sakit, masa sehat pun tak ada nak buat, tambah waktu sakit lagi ya. Sungguh duk adulah. Tu seronok belum ngepek. Bila sakit gini teruk sangat ya Allah mati lebih senang. Sedap ngepek mulut tu kan. Teruk sangat dah sakit ni ya Allah, mati senang sikit. Dia ingat mati tu macam pergi berjalan kau. Aduh, jangan melawak lah deh. Okey, ada 5 ni ya, apa yang kita sebut tu kena buat lah, bukan sebut saja. Nabi bagi tahu tu bukan bagi tahu saja, suruh kita buat syahadah tu sering-sering diucapkan. Tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, man qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan ya, siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuklah syurga atas dia. Sebut mulut, hati duk dalam hati perut tu duk syirik Allah Taala. Tak boleh lagi tu riak sombong tak boleh lah dia. Sebut belaka tu sembahyang. Buat sembahyang tahu belaka. Orang buat salah sikit yang khilaf apa, dia tahu dia tak sembahyang pun. Dia kata jenuh dah sembahyang dulu duk pondok 40 tahun ngaji dulu. 40 tahun kira padan dah tu lah ni tak sembahyang dah. Sedapnya dia. Nabi yang maksum tu pun sembahyang. Nabi lain Ustaz, Nabi lain bukannya lain dia pun hamba Allah Taala, maksum lagi, tak ada dosa lagi. Dan kelebihan Nabi ni banyak ya, tak macam kita ni ya. Lebih sebelum jadi Nabi, lepas jadi Nabi dengan mukjizatnya tu pun mayang saya bengkak kaki-kaki ya, sampai Aisyah kata ya Rasulullah padan-padanlah mayang bengkaklah kaki ni. Kita tak ada bengkak kaki, tinggal mayang siap dah. Tak ada bengkak lagi, baru nak mula angin udah. Gina lama tak main masjid. Tak boleh mayang Ustaz. Qada lah ni pula dah gina bengkak kaki. Tak mayang jenuh bengkak kaki, bukan bengkak semayang, bengkak makan kacang panjang, sabit ke kacang panjang pula dah. Apa sabit kacang panjang? Dia pun makhluk Allah Taala, dia pun tak ada kuasa apa nak bagi bengkak kaki kita. Dah kita tu sedar dirilah. Dah kita pun 60, 70. Tuhan bagi tanda lah nak mati ni. Yang awam, orang awam ni, dia bagi tanda lah.
Nabi Muhammad tu pun pada tak maksum tak Nabi kasih Allah tu pun Allah bagi sikit sakit Nabi pun minta ya Allah kalau nak sampai mati ni bagilah sakit tanda-tanda mati tu Ustaz saya ni kalau boleh tak payah nyusahkan orang Ustaz zuzuk mati terus boleh sedaknya tengah gelak mati tak ada apa tak ada sebut la ilaha illallah kita pun tak ada nak ajar laqinu mautakum la ilaha tak ada kita nak ajar tengah melompat dancing clubbing mati bila kita nak ada ajar dia cikgu Mahal tengah clubbing tengah clubbing mati Allah na'udzubillah mati hina lah siapa tahu hati betul kita pun kena uruskan jenazah tu biasa tapi cara zahir tu sebab dalam fiqh kata al-hukmi bizawahir kamu hukumkanlah dengan atas kezahirannya kita mesti kata tu hal hati pulanglah tak apa dia mati clubbing pun semayang tetap kita semayangkan dia mandi tetap kita mandikan dia tak ada masalah itu hukum fiqh kena buat tapi cara tu tengah clubbing tengah dancing clubbing tu dancing lah apa lagi dah clubbing dancing singing lah itu memang rangkaian dia lah tu kado dalam naik kelak tu zikir ya Allah Allah ya ada kan Hasan Banna ya kita ni Hasan apa tak tahu Hasan apa dah sungguh Hasan Banna kalau dia pergi kelak memang dia seru demo tu kelebihan dia Hasan Al-Banna ni kita zikir yang dia tulis pun kita tak dalam baca pagi dan juga petang tu tak dalam baca sama ada sughra atau kubra tak dalam baca tu hak dia susun tu dia tolong susun dah kita tak dalam baca maksurat tu lah tak ada sedangkan maksur ni memang itu daripada Nabi tak ada dah diambil daripada mana sama ada asar ataupun kaul sahabat ini pada Nabi disusun jarang kita tak boleh baca bahkan 3 kali pula lagi hak sekali pun tidak dah sungguh dah sungguh kita ketua ni bukan nak larat dah ke lemah tidur ngantuk tak larat tu hamba lah tu kalau umur 70 gagah macam Hogan lagi itu bukan hamba lah tu itu sebab kita cari alat untuk tambah sikit kekuatan tu nak bagi elok sikit itulah kita ni jogging sikit berjalan sikit makan pun elok sikit susu ni susu tak minum minum teh tarik tak lama Tuhan tarik dah nyawa kita tu lagi lambung tinggi lagi lama malaikat tarik nyawa kita makanlah yang ada sikit-sikit ni aktiviti harian tu buatlah sikit nak bagi kuat ibadah bukan apa nak bagi kuat ibadat jogging sikit ikut Islam lah jogging pun pakailah seluar tutup aurat bagus orang kita ni hak 50 60 naik basikal orang dulu naik basikal lama dah tapi yang pakai seluar ketat hangit tu pasal Allah ketat umur 56 dah 60 dah pau yang pakai seluar memang bagus kayu basikal orang dulu semua kayu basikal cikgu Mahal hak lelaki pakai galang basikal ada galang hak perempuan hak tak ada galang sistem adat waktu tu tak apa bagus lah orang lelaki dia pakai keplekat je naik basikal pun tapi ada seluar katok lah dia kalau kain tu singkat sikit seluar katok tu ada cover lah ni pakai ya Allah punya lah ketak hangit kita pun tak tahu yang mana lelaki yang perempuan kita duduk di negeri mana sini suluh lampu kereta kita la ilaha illallah seketau nampak bukan renang naik sikai minta maaf saya ni nak tegur dia bukan nak marah basikal tu bagus dia tak nak sabit pun naik basikal tu salah hukum syarak tak ada boleh tapi cara pakai kita tu
Tolonglah longgar sikit. Nabi kata kita ni pakai macam tak berpakaian. Laki perempuan sama. Depan seketul, belakang seketul. Kita duk suruh lampu jalan 6.30. 6.30 kita lalu dah. Demo awal lagi. Tak apa lepas minum subuh 6 suku kayuh basikal langsung. Tak apalah nak tenaga. Tapi kalau tua ni dia tak sama dengan umur 30. Dak. Cuma nak kuat sikit itu nak boleh ibadah ya. Insya-Allah. Ya. Ni pakai macam pertandingan baju ketat bukan nak berenang. Berenang tak suruh pakai seluar ketat, kain ketat tu deh. Apa swimming terang tu mak Dia panggil terang sungguh lah kita pun. Suluh dengan lampu kereta pula. Aduh. Tak kita tengok langgar demo pula berdosa haram kita pula. Tengok apa haram juga. Pada tengok buat macam mana? Tuan-tuan tak apalah main masjid terus. Saya daripada gerik pagi-pagi duk tengok buat macam mana? Oh dia kata rezeki dah tuan. Rezeki. Besok ni mata ni kena panahan neraka jangan main tuan-tuan. Yang buat demo kita kena. Tak tengok langgar punggung demo. Pada demo mati kita mati lagi teruk. Tengok Istighfar teramana sangat kita ni istighfar. Jangan kata kita buat perkara-perkara itu tidak menyusahkan orang lain. Kita susah kita susah. Jangan melawak jangan nak buat kerja tu. Jangan sungguh. Dulu mengendak orang Tok Ngulu tak boleh. Di kampung semua mandi tepi laut, tepi sungai belakang telaga. Tak ada siapa nak mengendak. Lan ni duk tengok TV tu terjun papan anjal tu. Sukan si pakat duk tengok. Ya Allah. Itu istilah orang lain kata dia membalikkan benda tu tak baik, tak boleh, tapi dia bagi macam boleh. Di istilah kata apa? Normalisasi. Istilah bahasa sekarang ni. Menormalisasikan keadaan. Tak kira tua pakat tu tengok handai belakang. Pukul 2 malam tengok tunggu. Ini China, Kanada, Yugoslavia nak tengok siapa terjun paling bagus kali. Dulu kita mengendak tak boleh, kena denda, kena hukum kampung dulu mengendak orang mandi. Dulu mana ada bilik air. Kandang pun dah nipah, dah rumbia, plastik. Dulu Tok Ngulu siapa berani mengendak? Tak berani mengendak dulu. Allah ni depan mata. Sembang kedai kopi pagi. Mu tengok orang tadi tak demo sukan si tengok. Bak apa bola sepak ke renang? Renang Peri pulau. Tengok itu Nabi kata shibram bi shibrin. Nabi kata dia mengajar kita ni sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dia ajak kita benda tak molek tu. Kita pakai rasa macam biasalah ustaz, dah zaman lah ni tak tengok rugi. Ya ilaha illallah. Tak boleh tuan-tuan. Dia menjadikan suatu itu jadi normal. Padahal bukan normal benda tu. Agama tak bagi. Agama tak bagi. Mana boleh tengok aurat lelaki perempuan waktu terjun tu. Terjun ke tak terjun ke tak kira lah. Cikgu makna. Tak sungguh. Dulu nak tengok orang mandi tak boleh dulu. Mengendak lagi lah kena hukum. Learning pakai duk tengok handah gitu. Oleh sebab itu kita bila sebut ni benda yang Nabi sebut ni, kita nak laksanakanlah perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Semayang dah, tapi sebalik daripada peranan semayang tu jadi masalah atas kita. Maksudnya semayang itu macam tak ada kesan lah atas kita. Begitulah. Sedangkan sembahyang itu kan tumpuan mata ke sejadah aja, tempat sujud ya. Dah ajaran dalam solat itu. Mata tak terbulah ke lain, tak tengok ke lain ya. Tapi lepas mayang, ya Allah, mata tak jaga, PE adat tak jaga. Aduh, Allahu akbar. Tu pakat-pakat tengok. Bukan saja tengok segi makna literal tu saja. Makna literal ni siapa pun boleh tengok, tapi sebalik daripada perbuatan amal yang kita buat tu. Dan Rasulullah juga menyebutkan
as-salatu imad, salat itu tiang, ya. As-salatu imad, sembahyang itu tiang agama. Barang siapa mendirikan akan dia, maka sesungguhnya telah mendirikan ia akan agama. Dan barang siapa meninggalkan dia, maka sungguhnya telah meruntuhkan ia akan agamanya. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, ia Rasul, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah, kalau waktu tak hujan, tuan-tuan marilah naik basikal, tak ada masalah. Ya, hak basikal 7,000 yang tuan-tuan beli tu bawa rantai. Jangan duk gitu, tawakal ala Allah. Dia mahandah basikal kita tu 7,000 boleh lipat kiri kanan. Lipat bawah masjid Dah sungguh bukan murah basikal tu 7,000. Cuma tak ada geran. Dulu basikal ada geran cuma dulu. Zaman dulu basikal ada geran. Cikgu Doreh. Dia masa jadi pengetua Metodis kah? Mentua ni, klipok dulu Kan semua dulu basikal ada geran, jangan main. Mahal lah basikal tu. Mari masjid. Pukul 5.45 kayuh dah basikal. Sihat pun sihat. Musim tak hujan lah. Kalau hujan nak basikal, nak takbir pula Allah. Gina ketar nampak takbir ni. Kena hujan. Lepas tu kelik-kelik demam langsung. Tak marida masjid. Oleh sebab itu tengok keadaan lah, suasana. Kalau suasana memungkinkan kita berbasikal, memungkinkan kita motor, memungkinkan kita naik kereta. Ikut keadaan lah, ya. Tapi gunalah alat-alat yang mudah yang Allah bagi atas kita tu deh. Jangan dok jadi simpan. Lah ni musim hujan buat kereta lah. Musim hujan ni buat kereta, pahala kereta beli sampai 100,000 duk simpan bawah garah rumah. Buat apa? Mati kita dia langgar pula kita. Dia kata apa? Dulu mu beli aku mu tak guna apa aku. Guna cikgu mak. Ni musim hujan pakailah. Ni dak dua laki bini kena hujan. Ketar gini hujan dah kita umur 60-70. Antibody kuat sangat kena hujan, bukan hujan batu, hujan biasa. Demam seminggu. Mana haji tak mari ni? Demam. Ingat nikah, demam. Kena hujan pun demam, nikah lagi ya. Tak ada usah kalau nikah kuat, tak ada muhung Sembang derah. Buatnya muhung ya. Kalau tengok kita pun lena, tak payah lah. Dah sungguh tak melawak cikgu Mayau. Tengok kita apa hanya tu sudah kata apalah. Ya. Ni saya sembang bagi tahu tuan-tuan jelah. Ya. Tapi kalau nak nikah, marilah saya boleh insya-Allah tolong. Saya tak marah. Kalau tuan-tuan main cara elok, saya pun buat cara elok tuan-tuan suruh borang pula Allah. Nanti saya nak sembang dia pula Allah pakai helm tak payah. Dia kata nanti pasal apa? Baru boleh sembang. Tak payahlah. Tinggal je lah borang atas meja saya tu. Sudahlah. Tak sungguh dia pula Allah. Sungguh tak kena tindih lagi, kena tindih hanyut terus lah. Tak sungguh tak melawak sungguh. Sedar diri tok ngulur. Kita kena sedar diri sebab kita ni mati je tu. Yang kita nak fikir bukan tak boleh fikir dunia, betul lah. Ada benih di tangan pun tahu dah nak mati esok. Kalau nak mati tanam juga benih itu, walaupun tahu kita tak boleh makan pun. Tapi nak kata kok pada atas kita lah. Pada atas kita gitu. Oleh situ marilah sembahyang subuh ni berjemaah ya. Bukan payah dengan musalla masjid dekat dengan rumah kita. Kita pun berhajat buat rumah, beli rumah dekat dengan masjid. Buat apa? Sebab kita nak berjemaah. Siapa yang dapat berjemaah 40 hari dan tiada lepas dengan imam tu pada rakaat pertama tu, dalam satu rakaat, maksudnya tak masbuk lah, muafiq sedia. Ini masbuk sedia tu dia.
Sabak ni belakang. Kau orang baca Quran, kalau hafal Quran dia panggil sabak. Sabak ni ulang balik hak belakang tu. Tu orang panggil sabak. Kalau hafal Quran bagi sabak. Ni sabak muka surat ni sabak balik. Dia sabak kenu tu maksudnya belakang lah. Ni duduk belakang sedia datang kemudian. Bukan muafiq. Muafiq ni pakat. Muafakat orang panggil. Itu orang panggil muafiq. Muafaqah. Sepakat dengan imam. Kita nak gitulah. Dapat rakaat yang pertama itu bersama dengan imam. Adalah sekali-sekala lambat sikit tapi masih juga rakaat yang pertama bersama imam, ya. Ni secaya apa? Di surat Allah Taala baginya dua kelepasan. Yang pertama lepas daripada api neraka. Oh, nak sangatlah Allahumma ajir minan nar, Allahumma ajir minan nar. Bukan saja kita zikir tu. Kerja buat kita bertepatan dengan kita sebut. Bila kita sebut nak hindar, nak jauhkan daripada neraka, kerja buat kita tu perkara yang menjauhkan neraka. Tapi sebut je nak jauh neraka, tapi kerja buat kita itu menghampirkan api neraka. Tak payah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Quran kata. Allah kata, musembang sebut bagau, tapi kerja buatmu tak sama dengan kerja apa yang kamu katakan. Tak jadi ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Kebesaran kebencian di sana. Kabura maqtan indallah. Bukan kecil-kecil Allah benci. Kabir tu besarlah. Kabura maqtan indallah. Antaqulu musebuk ma la taf'alun. Kerja buatmu tak sama dengan apa musebuk tu. Allahumma ajirna nar, hindar jauh api neraka, tapi kerja buat kita menghampirkan api neraka. Mu tak payah buat. Allah kata bukan maksud tak mu sebut tapi tak sepadan dengan membuat kerja tu. Tu maksudnya. Janganlah gitu. Kita faham yang Allahumma ajirna, Allahumma ajirna, Allahumma. Kayuh sika pakai baju ketat, seluar ketat. Bukan tak boleh pakai hak longgar sikit. Bukan pertandingan baju ketat. Cikgu mana? Eloklah naik basikal orang tua-tua ni. Ustaz kata gitu, kami beli hak lawan rumah lah. Dan seminggu duduk bawah katil basikal tu. Kayuh seorang-seorang dalam bilik pakai tidur atas basikal tu lah. Beli semangat 3,000 cukup mayo. Hak basikal rumah tu lah. Kayuh tak semangat. Alam tak tengok bilik lah. Lepas tu tengok katil lah. Seminggu tu lama, 3 hari tu kuat. Duk kayuh katil sebelah. Terjun tak katil. Lah basikal tu duduk bawah katil. Selamat habis. Beli 3,000. Semangat tengok iklan beli basikal ni. Yang seronoknya sikah yang tu hak di luar tu sebab alam kita dapat tengok. Tapi dengan kaedah fiqh lah. Buat kaedah fiqh. Syarak ada. Apa masalah? Nak jogging tak salah pun. Jangan ikut punggung orang perempuan. Sudahlah. Bawa bini kita jogging. Biar bini kita duduk depan. Tak sungguh. Hak yang syarak. Buat hak syarak. Tak usah buat kerja hak yang tak syarak. Allahumma ajirna nar lepas sembahyang subuh 7 kali minta. Kerja buat tak sama dengan apa yang sebut. Tak jadilah gitu. Di sini pertama jauh api neraka, lepas daripada api neraka. Yang keduanya lepas daripada munafik, sifat-sifat munafik. Ni tua-tua je menipu. Dia pasal apa? Sifat munafik salah satunya apa beliau bercakap dia menipu. Apa yang berjanji tak tunai. Ni dulu elok masa muda 40 50 masuk 60 menipu bini pula dah. Nak nikah, ceritalah nikah dengan menipu. Ni lambat balik masjid ni gimana? Cerita. Kami tadi lepas mayang subuh tadi pergi Minang. Cerita betul-betul. Minang siapa? Pak Imam ke abang? Ayahnya. Saya cerita betul-betul menipu nak buat apa? Umur 60 dah. Ketua lagi menipu, lagi tua lagi menipu. Tak sahlah jadi menipu. Dah sungguh cerita betul-betul. Mina, saya nak bagi tahu ni, bukan saya minta, saya bagi tahu, saya nak nikah lain. Bagi tahu, bukan minta pun tuan-tuan tak dapat. Minta ke kami, meh kita tolong. Takat mana boleh tolong kita tolonglah. Jangan menipu lah. Ni borang pun menipu. La ilaha illallah. Kata duda, bila mu mati binimu duk ada. Duk sembang orang bini mati. Dekat bini tu mengadu kita. Dia kata saya mati tuan. Ni saya ni bini dia. Ya Allah, kita kenal lah tu.
dalam dunia, lagi tua lagi menipu. Sedangkan sifat munafik tu, janganlah menipu, cerita elok, cerita. Kalau tak lalu cerita, mari ke pejabat dulu cerita dengan saya. Pandai lah saya nak helak tu kok mana. Bukan nak menipu, helak. Helaknya apa? Panggil bini tu. Lagi kita panggil, kita kata ni ada permohonan ni, suami cik nak menikah ni, orang lelaki semua sama, termasuk dia kata tuan bersama, sekongkol dengan lelaki saya tu, dia dengan kita berkena hangit dengan kita nak tolong. Dia lelaki tak boleh beritahu, kita lah beritahu. Dia marah, kita tunjuk batang hidung kita. Semua Tok Kadi sama ya, tolong orang lelaki kot. Mujurlah saya kata Tok Kadi ni bukan Puan Qadi. Kalau Puan Qadi lagi tak boleh langsung. Tuan Qadi enggak ada juga, boleh ada juga tak boleh. Kita bagi kebenaran tu. Yang agak hangit tak boleh lah, tak bagi pun. Lallahu ha. Kita tak bagi pun, bagi lega dulu. Kita tengok dua hello, satu hello coklat, satu hello biru, dua-dua hello. Nyawa pun tabung separuh lang tabung lah nyawa tu. Seolah gitulah. Baru lega sikit. Tak sungguh Tok Mulu ingat melawak kan. Kita jumpa manusia macam-macam. Janganlah menipu. Jadi munafik, sifat munafik tu jangan. Nabi kata cakap benar. Ya kok benar ni ada Allah bagi kebaikannya. Cakap menipu ni kok lama pun tak benar. Helah lah. Ya, kok mana pun kalau dah menipu dia tak benar. Dia tak benar dah menipu. Oleh sebab itu cakap benar. Bagi tahu je, bukan minta. Bagi tahu. Minah saya nak nikah lagi sesunyi rumah kita ni. Mu pun tak boleh beranak dah. Kalau mu beranak pun terkejut orang kampung. Tak sungguh. Mu dah 65, menepos 5 kali menepos dah. Menepaus. Bahasa orang putihnya, orang Melayu kata menepah lah. Ya. Maka bagi orang yang nak beranak pula, tolong orang nak beranak. Kahwin hak umur 35, boleh dapat seorang dua kan. Jadilah berkawan, buat kawan. Kita tua-tua ni nak kawan je. Tunggu tuan-tuan. Bukan nak seronok pun nak kawan. Itu bila cucu mari, seronok no lah. Ajak lompat sekali ya. Tengok cerita Musang Janggut, tengok macam mana. Jadi bengong belaka tu. Habis tu Tok Kadi pun kena tunggang oleh siapa tunggang? Mak Sadiah ke? Siapa tunggang tu? Sarimah ke tunggang tu? Sadiah. Cikgu ingat, cikgu dah ingat. Betul tu Sadiah tunggang. Tok Kadi tu. Jangan main-main dia tunggang-tunggang masuk dalam peti. Tok Kadi juga yang teruk. Tengok. Tok bendahara enggak sikit cium tangan dia. Tok Kadi kena tunggang dengan main-main. Tu tengoklah dah tua-tua jadi macam tu. Ya Allah, letih dia. Nak cerita betul-betul dia tu suruh mipu lah. Antara satu sifat munafik tu lah ya, bila berjanji dia mengkiri janji. Tu dia antara sifat. Oleh sebab itu insya-Allah dengan sembahyang subuh berjamaah itu Allah hindarkan sifat tersebut ya. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, barang siapa sembahyang subuh padahal ia berjamaah, kemudian duduk lagi lepas sembahyang jemaah tu serta menyebut ia akan Allah, zikirlah ya. Dengan suatu zikrullah, tak kira lah mengaji ke, zikir la ilaha illallah ke, subhanallah, tak kira lah, hingga terbit matahari syuruk lah, terbit matahari, dengan tiada berkata-kata dengan suatu perkara dunia, tak sembang lagi hal dunia. Nida salam assalamualaikum warahmatullah, sama-sama dia kiri kita kanan. Canai mana pagi ni? Tu dia tak ada salah akhir lagi. Hak yang dia dua lah, yang seorang lagi tu. Dia kanan lambat sikit, hak kiri ni dia kanan dah masuk kiri pula. Dia dan sembang tau. Canai mana pagi ni? Memanglah sah sembahyang. Dia dah kanan dah selesai. Tapi dan sembang dunia ni. Rugilah rugi. Ya. Suatu perkataan dunia serta menghadap ia akan kiblat. Ini syaratlah. Maka disuratkan baginya pahala haji dan umrah yang sempurna 3 kali haji dan 3 kali umrah sempurna. Pahala Tuhan nak bagi atas kita ni.
solat jemaah pahala tu solat subuh istiqamah, ya, dapat berjemaah dengan imam sampailah zikir mengaji Quran ke kuliah ke, tak berkata hal dunia, menghadap arah kiblat, ya, maka diberi ganjaran pahala 3 kali haji, 3 kali umrah. Kalau kita pergi sendiri pun tak tentu lagi pahala penuh kita pergi. Buat kerja haji sendiri, buat kerja haji umrah sekali sendiri, tak penuh kadang-kadang. Nak penuh apa? Kadang-kadang macam-macam. Mata tak jaga, fusuk lagi, ya, rafas lagi, macam-macam. Ya, mana dapat pahala penuh? Ya, macam-macam. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan ya ambillah. Ya, Allah tahu kita ni jauh dengan Baitullahil Haram. Orang Madinah pun 450 km pun Nabi sebut, siapa yang salat berwuduk daripada rumahnya di Madinah, hotel ke tempat tinggal di Madinah, dia pergi sembahyang Masjid Quba 2 rakaat, maka diberi pahala ke atasnya seperti pahala 1 umrah. 1 umrah. Oh, kita kalau lagi umrah ke, pergi Mekah ke, pergi Madinah, kalau nak pergi Masjid Quba, sebab nak dapat pahala 1 umrah. Hak sini ni jauh kita Baitullahil Haram, sembahyang subuh jemaah bersama dengan imam, mula daripada takbiratul ihram yang pertama dengan imam, rakaat tak lepas rakaat pertama tu, ya, jangan jadi masbuk, jadi muafiq dengan imam, ya, zikrullah, ya, zikir sampailah hingga naik matahari 7. Lah ni syuruk tu 7 apa? Syuruk tu 7.15 sampai 7.15. Tu sebab kalau mengaji, kalau ada kelas pagi 7.15, 7.18 berhenti dah. Bolehlah dia mau di antara 7.15 tu hingga 7.45 tu, tengah-tengah tu sembahyanglah isyraq dulu, ya. Dan kita kata Imam Nawawi kata duha kecil. Lepas tu dah 7.40 ke atas, 45 ke atas tu mulalah pula duha. Kalau yang tak dah pencen, yang tak ke mana tu, insya-Allah bolehlah tambah amal dah. Ni dah masa kerja tu takut tak ada. Masuk kerja 7.30, 7.40 tak duha lagi. Lah ni ada masa sikit Tuhan bagi, bolehlah. Ide mudah-mudahan Tuhan bagi sedikit kekuatan untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil hak dekat, tak payah duk gaduh nak pergi Mekah sangat. Tak, bukan tak bagi gilah, tapi jangan gaduh sangat. Ya, hak buat sini lu buat sini ni. Insya-Allah Tuhan bagi pahala ganjaran atas kita. Takat tu dulu Tok Bila pun dah buka pintu jenguk orang tu. Dia cukup masa, betul lah kerja Bila. Kerja Bila macam tu lah. Baguslah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'alina bil 'ilmi wa zanna bil hilmi wa akna bit taqwa wa jammina bil 'afiyah. Allahumma zidna rizqan halalan katsira wa imanan sahiha wa 'uluman nafi'atan wa 'uluman nafi'atan wa sihhatan jada wa zaka'an 'aliyah wa qalban safiyan nasran 'azima. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana sighara. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.